untuk menyelamatkan Islam. Gerakkan lobby-lobby yang ada. Dia belajar cara melobi isu-isu. Dan sekarang ni dia sudah menjadi seorang lobby yang sangat besar. Dia seorang pelajar yang terbaik, dia seorang anak yang baik, dia pergi masjid. Tetapi tambah lagi cita-cita nak merubah dunia untuk kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ini maksud saya dengan cita-cita itu. Ya, jadi bermakna kamu boleh menjadi seorang doktor yang terbaik, no problem. Tapi ada mesti ada cita-cita ummatik tadi. Seorang profesor yang terbaik mesti ada cita-cita ummatik tadi. Seorang pegawai kerajaan yang terbaik ada cita-cita pembebasan, cita-cita untuk mengangkat martabat umat. Yang ketiga soal amalan ibu, yang kita tanya ibunya lah. Agak menarik, ayah yang bertanya mengenai amalan seorang ibu. Alhamdulillah. Ya, itu ibu yang jawab. Bagaimana menjadi ammar? Macam tadilah nak jadi ammar. Ammar ini kami pun tak sangka. Ya. Jadi begitu. Saya pun tak sangka. Saya kata budak kali, saya benar-benar mengenali anak saya lepas meninggal. Diceritakan oleh kawan-kawan dia. Seolah-olah dia tak mau mencerita kehebatan dia. Saya dah cerita malam tadi. Ya. Saya tanya soalan sepatah apa yang berlaku di Turki amat demonstrasi. Dia kata biasa Pak, tak ramai, penuh saja lebih kurang begitu. Tetapi bila orang lain menanyakan dia cerita dengan siap analisis sekali. Ya. Dengan mak bapak dia agak saya dia tak nak tunjuk dia hebat pada bapak dia. Agak saya lah. Ya. Tapi bila kawan dia menanya dan bila saya baca buku yang menceritakan soal jawab dia mengenai apa yang berlaku di Turki, dia cerita ada 5-6 kumpulan ni begini, kumpulan begini, ini siap analisis sekali, complete. Saya tanya soalan yang sama, jawapannya pendek je. Ya. Orang lain tanya soalan dia panjang. Ya. Yang inilah, itu saya kata anak saya ini seolah-olah dia menghijabkan dirinya ataupun Allah Ta'ala menghijabkan ayah dan ibunya daripada melihat sebenarnya siapa dia, dan hanya diizinkan untuk melihat siapa sebenarnya anak tersebut setelah meninggal dunia. Tapi bayangkanlah kalau seandainya saya tahu, mungkin saya akan dakap dia tiap-tiap hari. Tak jadi manusia dah, tak jadi amal dia. Seandainya saya tahu saya tahu potensi dia, saya akan jaga dia betul. Kan? Tapi oleh kerana tak tahu, dah tahu kemudian tak ada buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Yang boleh sebab dia rindu saja. Ya? Ya, jadi tiap kali sesi proses ni sebenarnya kami menderita sebenarnya sebab kami terpaksa menceritakan kerinduan kami. Tapi tak apalah, demi kepentingan dakwah kita korbankan perasaan kita demi kepentingan Islam, tak apa. Ya. Jadi itulah, ammar itu adalah package mak dan ayah dan juga guru-guru. Ya, Yayasan Khairat ada satu konsep yang saya sangat kagum, iaitu anak-anak yang baru graduate digalakkan untuk mewakafkan diri dia, bukan harta, diri dia untuk Islam. Apa maksudnya dengan mewakafkan diri dia untuk Islam? Bermakna dia menyerahkan rezeki dia, masa depan dia, kehidupan dia kepada Allah Ta'ala mutlak. Tak tanya soalan saya terlibat ni berapa gaji nak bayar, macam mana masa depan saya. That question was never asked. Datang saja, saya datang, saya graduate, saya mewakafkan diri saya untuk Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Hantarkan ke mana saja diperlukan saya untuk berdakwah, saya akan pergi. Tak tanya soalan berapa duit nak bayar, berapa allowance masa depan. Tak ada langsung. Yang ini saya cukup kagum konsep wakaf yang saya faham selama ini. Wakaf kereta, itu pun kereta yang kita dah tak nak pakai. Ya, wakaf rumah, wakaf kursi yang kita nak ganti perabot baru, wakafkanlah kursi yang buruk. Itu yang biasa saya dengar. Ya, tapi wakaf diri, subhanallah, itu ada Yayasan Khairat. Dan mereka ada satu falsafah. Jamaah Khairat mengatakan, seandainya seluruh dunia kami terpaksa belanjakan untuk menyelamatkan akidah seorang pemuda, kami akan belanjakan seluruh dunia tersebut untuk menyelamatkan akidah seorang pemuda. Menekankan soal pentingnya akidah seorang pemuda tersebut. Sebab seorang pemuda terbukti dalam kisah ammar boleh mencetuskan kesedaran ribuan orang. Sebab iman dia itu. Ammar tidak ammar kerana iman dia, bukan kerana dia dapat straight A's. Saya dah ulang banyak kali, kalau dia dapat straight A's, melambak dia begitu mendapat straight A's. Tapi ammar menjadi ammar kerana iman dia. Dan dia telah
Makam hamba Allah itu dah beres. Cuma khalifah Allah belum terlaksana. Cuma peringkat cita-cita. Dia telah melaksanakan dirinya sebagai hamba Allah yang terbaik. Kemudian cita-cita untuk membina khalifah, menjadi khalifah Allah itu Allah Ta'ala abadikan berbentuk satu cita-cita dalam bentuk kematian. Dan cita-cita itulah yang kami dimandatkan. Rasa saya mesej Allah untuk dikongsikan untuk mencipta khalifah-khalifah di muka bumi. Kita hanya ada 10 tahun lagi ya tuan-tuan untuk mencipta perubahan-perubahan ini. Sebab hadis mengatakan tiap-tiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid. Sekarang dah 90 tahun kita tak ada pemimpin yang boleh mengembalikan. Kita ada 10 tahun. Untuk itulah kalau anak-anak sekarang berumur 15 tahun, kita tanamkan dengan visi ini. Anak-anak sekarang yang berumur 17 tahun, yang 20 tahun sekarang faham mengenai raja yang terbaik, kualiti pemimpin yang terbaik tadi, 7 formula yang saya gambarkan tadi itu, maka insya-Allah 10 tahun yang akan datang akan lahirlah bermunculan dan khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini yang akan mengembalikan balik kepimpinan Islam. Insya-Allah. Kemudian berlainan cita-cita. Mak bapak nakkan dia jadi, lepas dengar ceramah-ceramah kami ni, lepas ni balik, sekarang kamu semua kena ubah kamu cita, kami wakafkan diri untuk Allah Ta'ala. Anak-anak tu dah selama dah ditanamkan dengan semangat untuk jadi doktor. Ya, dia dah bayang dah, kita dah belikan peralatan doktor untuk dia, bawa ke bawah klinik macam mana, bawa hospital macam mana, bagi masuk dalam otak dia. Tiba-tiba balik daripada MPC ni balik, tukar program, tukar strategi, kamu jadi amal. Nampak kurang besar tuan-tuan. Tak jadi ya. Sebab saya dah jumpa ramai pelajar-pelajar yang buat bidang kedoktoran di Mesir, tak minat pun jadi doktor. Mak bapak ni yang musuh-musuh, anak dia tak minat langsung. Ya, akhirnya jadilah doktor. Jadi doktornya ala kadar. Habis kontrak, tinggal buat kerja lain. Ya. Jadi soal ini bagaimana nak menanganinya? Ya. Pertamanya yang membolak-balik hati ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang maknanya bolak-balik Allah Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang kedua, kalau dia nak bidang doktor, apa salahnya? Tambah saja visi ummatik. Kalau nak jadi peguam, tambah saja visi ummatik tadi. Ya, kalau nak jadi seorang profesor, tambah saja. Tak ada masalah. Saya kan tak ada masalah. Saya pun susah hati juga kalau semua nak berbidang sejarah. Siapa pula nak jadi doktor lepas ni? Ya, lepas ni semua orang nak jadi sejarawan macam mana apa? Siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi peguam? Siapa nak jadi arkitek? Problem. Continue, but ada visi tadi, visi ummatik tadi. Ya. Apakah nama Ahmad Ammar? Karena kami memilih nama Ahmad Ammar. Satu, keluarga kami ini, kalau lelaki kita dah putus, mesti nama Ahmad. Kalau tak dia kan seorang tu lah Ahmad. Dan tak ada Ahmad nak semua. Kalau perempuan semua nama Nur. Ya, daripada Nur Azlina, ibunya, Nur Nazifa, Nur Nabila, Nur Aliyah. Dan menariknya, Ahmad Ammar, lepas Ahmad Ammar, kami diilhamkan namakan anak kami yang terakhir Nur Fatihah. Kami tak faham. Kami memang tanya, macam mana anak kamu yang kelima, yang the last one nama pembuka Nur Fatihah? Kami pun tak tahu. Mungkin ada mesti-mesti ke depan ni, Allahu'alam. Tapi Ahmad Ammar ini, kerana kami suka namanya Ahmad Ammar, maknanya seorang yang memakmurkan. Ya, akhlak yang terpuji, tanggungjawabnya untuk memakmurkan. Atas dasar itu saja kami pilih nama Ahmad Ammar. Kemudian soalan yang nombor 7, anak muda apa ni? Ya. Bagaimana anak Okey, soalan mengenai anak yang maknanya umurnya 7 tahun, bincang soal benda-benda yang matang.
saya patut kita bersyukur lah, jangan kita bimbang. Ya, tak ada masalah. Ya. Ahmad kita pastikan dia mesti hidup macam mana orang biasa. Dia all rounder. Dia main takraw, dia main taekwondo, dia berenang, dia bernasyid. Kalau nasyid dia main bongo. Ya, dia main bongo. Bongo apa? Drum besar ya. Drum, itu dia suka dia. Dia menyanyi dia tak mau, dia main, dia action. Kalau dia main ya, dia pada waktu kecil dia tengok komik-komik yang biasa ditengok oleh anak-anak. Jadi hidup sebagaimana orang biasa. All rounder, dia bukan bookworm. Dia bukan seorang yang hanya tengok komputer saja. Dia bukan seorang yang brilliant, tapi dia juga adalah all rounder. Ya. Jadi soal matang, bayangkan Ahmad sejak kecil kau dia serta berkerut. Kami pun cuma nak faham apa kenapa berkerut dan sangat kurang senyum. Sebab dia selalu memikirkan agak-agak kita lah mengenai masalah umat dan sebagainya. Dan jadi juga tak suka dengan kalau kita ketawa terbang faham. Jadi cukup tak suka berlawanan dengan ayah. Ini yang saya kata, dia tak turun, amal ni dia tak turun daripada saya. Ya. Dia sangat pendiam, saya ke depan. Ya. Dia tak suka bercakap, saya suka bercakap. Pantang dapat mikrofon. Jadi saya kata amal ni bukan saya. Mungkin dia beri ibunya lah. Sekarang ibunya pula dapat dia bercakap lah. Lepas amal meninggal dah ada bicara lah. Lebih baik daripada saya. Itu kesan. Tak tahu apa mesti Allah Ta'ala, kita tak pasti. Ya. Tip untuk remaja, saya dah terang tadi tip tentang remaja tadi. Ya. Sebab memang kita berhadapan dengan jangan diizinkan, mak bapak saya minta, jangan diizinkan anak-anak itu menentukan masa depannya oleh kawan-kawan. Kena tengok siapa kawan-kawan itu. Subhanallah. Kawan-kawan yang banyak menentukan karakter anak-anak dan masa depan anak-anak. Kadang-kadang career pun kawan-kawan yang menentukan. Dia bincang sama-sama kawan-kawan dia. Jadi untuk itulah, kawan itu kita kena ambil concern siapa kawan dia. Ya. Jadi saya ingat kalau dibiarkan begitu rupa, dia akan jadi masalah. Jadi tips-tips tu saya ingat dapatkan satu wawasan yang jelas. InsyaAllah bila dah clear, dia tak akan terlibat dengan masalah-masalah yang lain. Ya. Kemudian bagaimana amal terlibat aktif di Turki? Saya terang tadi ada package dia. Sebab saya dengan ibu dia terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dia tengok lagi. Kita bawa dia. Kadang-kadang program kita bawa dan kita rangsang dia sampai dia faham. Umpamanya, saya pastikan tiap-tiap kali ceramah Al-Fatih dia hadir. Saya bawa dia. Saya ulang-ulang 7 formula ni sampai habis saja. Bila dalam kereta saya tanya, Ahmad cuba terang balik apa yang Abang faham daripada ceramah Abang. Dia jawab. Besok buat lagi sampai dia kata, Abang berapa kali nak tanya? Abang faham lama dah. Tapi Abang tanya, Abang jawab. Tapi ni banyak kali tanya, Abang dah faham dah. Jangan bimbang, Abang dah faham dah. Dah masuk dah tahu apa nak buat. Alhamdulillah. Jadi maknanya soal menanam visi ni kena diulang-ulang. Ya. Jadi bila sampai ke Turki, dia natural. Dia tahu mana nak pergi. Kerja kemanusiaan terlibat dalam benda-benda yang melibatkan menolong orang ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Cukup suka menolong orang. Ya. Jadi sifat menolong orang ini sudah sebati dalam diri dia. Tanyalah kawan-kawan dia yang kawan. Dialah orang yang paling suka menolong orang tanpa disuruh. Muktamar Habib yang terakhir baru ni, dialah yang angkat kursi, dialah yang menyusun segala macam, dia yang buat. Ada juga kadang anak-anak kita yang nampak tapi dia buat tak nampak. Ya, tapi dia akan menyelesaikan masalah. Itulah lebih kurang ya. Saya fikir, bagi saya meletakkan target genap 10 tahun akan datang, akan lahirlah perubahan-perubahan yang berlaku. Anak-anak muda ni akan bangkit. Kalau sekarang ini anak muda sekarang sudah berumur 10 tahun, dia akan berumur 20 tahun. Dah masak sebenarnya. Anak-anak yang ada wawasan romantik, dia matang cepat. Jangan bimbang.
Jangan bimbang. Anak-anak yang dah mati, dia matang cepat. Saya dengan anak-anak saya, dengan Ammar khususnya, bincang soal dunia je. Sikit sangat soal kadang makan cukup tak cukup, baju ada tak ada, baju dah sendan dah. Sikit sangat. Yang dibincangkan macam mana peranan buku, ucapan, kitab macam mana dah habis tak habis. Benda-benda yang umur 20 tahun, patut bincang benda yang enjoy. Dah pergi melawat tempat tu tak? Dah melawat tempat tu dah jalan-jalan ke? Tak ada. Kita bincang soal benda-benda yang serius dan dia dah masuk dalam bidang itu, dia sangat bersedia. Jadi saya nak yang lain itu yang tak sempat saya ulas, saya minta maknya menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cuma beberapa saja soalan yang belum dijawab saya rasa. Cuma saya nak tambah ataupun panjangkan sedikit soalan yang pertama tadi. Soalan apa yang Ammar sering tanya kepada ibu ayahnya, apa yang telah disebut oleh abahnya 3 minggu sebelum beliau meninggal. Itu jugalah soalan yang selalu ditanya kepada saya. Sebelum pergi Turki lagi sudah ditanya soalan itu. Ammar nanti jadi apa, Mak? Jadi memang saya kata wallahu a'lam, Mak tak tahu. Ammar jadilah pelajar yang baik dan sebagainya. InsyaAllah untuk anak akan atur. Jadi kali terakhir soalan itu ditanya masa dia pulang bercuti masa bulan September. Maknanya lebih kurang hampir 2 bulan sebelum meninggal. Memang tanya sekali lagi, Ammar habis belajar nanti nak buat apa, Mak? Nak janji apa? Saya kata jawapan tak ada pada Mak. Wallahu a'lam, Mak pun tak tahu. Jadi sekarang Ammar pastikan khatam di Salah An-Nur, Ammar pastikan cemerlang sebagai pelajar sejarah di Universiti Marmara, Ammar tekuni tulisan Jawi Turki, Osmania. Jadi Ammar wakafkan diri sebagai seorang pelajar Salah An-Nur di Madrasah Khairat. Jadi Ammar buat semua tu dah komplit, nanti Allah Ta'ala akan atur lah. Nak buat masters ke, nak buat PhD ke, nak jadi profesor ke, Mak tak tahu, tak ada jawapan. Allah Ta'ala akan atur segalanya. Jadi memang tak ada jawapan. Saya pun tak pernah mengimpikan apa sebenarnya karier anak-anak saya di masa depan. Memang tidak pernah dirancang sebab tak ada satu pun yang saya rasa sesuai. Jadi memang di luar jangkaan kami, di luar jangkauan kami. Bukan itu yang kami cita-citakan tentang profession yang akan dicuburi beliau. Semasa kecil, soalan-soalan yang Ammar tanya pun sebagai seorang yang pendiam memang jarang ditanya soalan. Sekadar sekala bertanya khabar. Dia suka bertanya khabar. Mak, Atih apa khabar? Kalau dia lama tak jumpa, oh ni apa khabar? Oh ni apa khabar? Dia sering bertanya khabar. Begitu jugalah masa dia balik bercuti, macam tu juga. Mana saudara mara yang tak dapat jumpa memang bertanya khabar. Dan memang soalan yang saya tak lupa masa dia kecil, yang selalu ditanya kalau ke kedai, dia akan tanya, mak barangnya mahal tak? Mahal tak? Dia tak pernah minta barang kalau bawa dia ke kedai, tapi dia akan tanya. Jadi biasanya saya faham apa yang tersirat. Maknanya dia berkenan suatu barang tu. Dan memang kadang-kadang walaupun mahal, saya sacrifice. Sebab anak saya jarang minta. Jadi bila saya nampak dia ada keinginan, memang saya cuba penuhi. Sama jugalah masa dia nak balik ke Turki bulan September gitu, memang tak ada apa disediakan. Saya tanya, Ammar nak bawa balik bekal apa ni? Perlu serunding ke, ikan bilis ke? Dia kata tak ada apa, Mak, semua dah ada. Tak, Ammar tak ada masalah, makanan di Turki semua Ammar makan. Dan Ammar cuma makan 2 kali sehari saja pun. Jadi isu makan bukan menjadi persoalan dalam hidup Ammar selama ni pun. Dan orang selalu tanya, Ammar suka makan apa? Dan memang tak ada yang saya boleh ingat yang memang dia sebut, Mak tolong masak ni, tolong masak macam tu. Never. Bulan Ramadan pun dia balik pada Turki. Dia seorang yang di rumah, Yali semua di asrama dan sebagainya. Jadi saya tanya, saya memang jarang masak di rumah. Jadi saya kata pasal Ramadan ada, bazar Ramadan, Ammar balik nak bagi ruang pada dia, Ammar nak makan apa, macam-macam ada di bazar Ramadan. Dia kata tak kisah Mak, apa-apa je, jomlah Ammar ikut. Saya kata, Ammar ikut, Mak pilih apa nak beli. Tak payahlah, Ammar tak payah ikut. Ammar beli apa pun tak apa. Dan memang dia makan sangat sedikit, selalu sekadar untuk melapik perut. Dan kalau kita dah sediakan makanan dalam jumlah tertentu, dia kenyang macam mana pun dia akan tetap habiskan. Memang saya tak pernah tengok dia tinggalkan makanan tanpa dihabiskan. Jadi memang macam tu idealistik lah sebagai seorang
seorang anak muda, tapi itulah anak-anak. Kemudian apa amalan saya semasa hamil? Saya rasa ramai ibu-ibu di luar sana jauh hebat lagi amalan-amalan mereka. Saya rasa dan saya agak yakin. Cuma yang mungkin saya rasa yang membezakan dengan yang lain adalah doa saya. Untuk kelima-lima anak saya, memang saya tak tinggal doa tersebut sehinggalah hari ini. Doa saya tidak panjang, hanya sekadar, ya Allah ya Tuhanku, Kau jadikanlah anak-anakku serta keturunanku nanti di kalangan orang-orang yang akan menegakkan agamamu ya Allah di muka bumi ini. Itu yang saya kekalkan doa saya sampai hari ini. Tapi bagaimana pejuang agama yang bagaimana, wallahu alam, Allah Ta'ala yang akan tentukan, Allah Ta'ala yang akan dorongkan. Dan memang semasa mengandungkan Amar, itu adalah satu proses kehamilan yang sangat mudah. Bagi saya tidak, masa itu saya bekerja. 3 orang kakak yang pertama, semasa menghamilkan mereka saya tidak bekerja. Tapi semasa Amar saya mengajar di Yayasan Pelajaran Mara di Ceras. Dan memang Alhamdulillah dikurniakan dengan kesihatan yang sangat baik sepanjang proses kehamilan. Pada masa itu saya belum pandai memandu. Dan seringkali abahnya outstation, maka saya perlu pergi ke college naik bas turun bas. Masa itu tiada LRT, tiada MRT dan sebagainya. Jadi naik bas turun bas sampai ke college. Dan Alhamdulillah tidak satu hari pun sepanjang kehamilan tersebut saya mengambil cuti sakit. Sentiasa sihat, tidak ada MC. Jadi mungkin saya patut diberi anugerah agaknya. Tidak ada MC langsung semasa hamil Amar. Alhamdulillah. Dan saya rasa selain daripada doa saya, mungkin juga sikap positif saya terhadap di sekeliling. Memang saya sentiasa gembira di rumah pun dengan ibu bapa mertua yang sangat baik, yang sangat ceria dan sebagainya. Di suasana sentiasa positif, dan itu juga yang saya ajar kepada anak saya, sentiasa positif dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi mungkin seorang itu kelihatan agak seorang yang tidak beriman, contohnya seorang yang tidak beriman pada pandangan mata kita, tetapi yakinlah bahawa Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa nak membolak-balikkan hati seseorang. Orang yang kita pandang sirong itu, orang itulah mungkin akan jauh lebih baik daripada kita tahap iman dan ketakwaannya. Jadi saya sentiasa mengambil pendekatan bersikap positif terhadap apa juga di sekeliling kita, sesiapa saja di sekeliling kita. Itulah yang saya lalui semasa proses kehamilan. Dan mungkinlah kesusahan yang saya alami dalam membesarkan Amar ini, satu-satunya kesakitan yang paling ini adalah proses bersalin. Sebab daripada 5 orang anak saya, Amar lah yang paling susah, paling sakit semasa proses kelahirannya, walaupun beliau adalah bayi yang paling kecil dibandingkan dengan yang lagi 4 orang. Amar semasa lahir hanya timbangan beratnya 3.5 kg. Yang lain semua jauh lebih besar. Jadi bayangkan anak-anak bayi-bayi yang lain 3.5 itu dah besar, tapi bagi saya 3.5 kg itulah yang paling kecil semasa lahir. Tapi itulah yang paling sakit. Jadi itulah kesakitan, dan rupanya kesakitan itulah satu kenikmatan sebenarnya. Tentang soalan sedikit tentang soalan yang ditanya oleh anak-anak yang kita rasa mungkin yang dikemukakan itu bukan menampilkan umur anak tersebut. Sama seperti Amar yang memang telah kami hajatkan pada awal, seandainya benar bayi yang dikandung ini adalah bayi lelaki, maka akan kami namakan Amar, akan kami sunatkan, kami hitankan pada umurnya 3 hari. Maka memang benarlah bila keluarnya adalah bayi lelaki, keluar dari hospital hari ketiga memang singgah di pusat rawatan Islam, disunatkan terus Amar. Dan Alhamdulillah memang mudah dijaga dalam masa 11 hari tanggal ring sunat tersebut. Dan memang saya rasa mudah dijaga. Jadi Amar sejak kecil sudah disunatkan, senang dibawa ke mana-mana, dibawa ke masjid, senang satu sah dengan dewasa, jadi tak menjadi persoalan. Tapi niat kami masa itu disunatkan anak awal ni supaya beliau matang lebih cepat. Dan memang benar Allah Ta'ala memakbulkan doa kami. Amar memang telah matang jauh cepat daripada usianya.